Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, wa ba'd. Fadil Tuan Imam, Ustaz Zul, Tuan Bilal, Pengerusi Jawatankuasa Masjid, Pintu Geng, seterusnya tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama sekali saya memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni insya-Allah kita sama-sama bermuzakarah, berkongsi sedikit ilmu berkenaan dengan satu bidang ilmu yang cukup penting, yang mana ia telah wujud sebenarnya sejak daripada zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabah dan tabi'in, tetapi mungkin dengan satu istilah yang tak pernah diistilahkan, didisiplinkan dalam bentuk yang tersusun seperti yang wujud pada hari ini, yang mana kita pun biasa dengar dalam kuliah-kuliah yang diajarkan oleh tuan-tuan guru kita, ustaz-ustaz kita, menerusi kitab-kitab seperti Hidayatul Salikin, Bidayatul Hidayah dan sebagainya. Jadi insya-Allah pada malam ni kita berkongsi sedikit ilmu untuk mengetahui secara prinsip beberapa perkara yang ada di dalam ilmu ini, yang mungkin pada asalnya ia adalah merupakan satu ilmu yang bersumber daripada sumber yang datang daripada baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri, daripada Al-Quran sendiri, amalan sahabah sendiri, kemudian tabi'in sendiri. Tapi dengan perjalanan zaman, masa yang semakin jauh jaraknya daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, mungkin dia menerima beberapa perubahan yang akhirnya kadang-kadang merosakkan ilmu itu sendiri, yang asalnya bertujuan dengan tujuan yang baik. Jadi yang kita nak bincang pada malam ini ialah apa yang berkaitan dengan ilmu tasawuf. Jadi salah satu bidang ilmu yang kalau kita sebut pada hari ini, kita pun sedia maklum bahawa selain daripada kita mempelajari ilmu akidah, kita mempelajari ilmu fiqh dan ilmu fiqh, kita juga mempelajari ilmu tasawuf. Dan saya fikir kita semua yang kaki masjid, kaki surau ni, insya-Allah bila sebut ilmu tasawuf mesti terbayang dalam pemikiran dia, tasawuf ialah satu ilmu yang tak lain dan tak bukan ialah nak menyucikan hati-hati kita untuk tujuannya mendekatkan lagi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Okey. Apakah ini? Okey. Okey. Ini merupakan satu takrifan yang sedia maklum dan hampir diketahui oleh setiap kita yang biasa dengan pengajian-pengajian ilmu. Maknanya kalau kata orang mengaji tasawuf, mesti tujuan orang mengaji tasawuf ni kerana nak membersihkan diri. Al-Quran pun dia sebut dalam surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha, maka berjayalah bagi orang yang menyucikan hati dan jiwanya. Disebut dengan istilah yang lain, kadang-kadang para ulama dia kata ilmu tasawuf ini sebenarnya tak bukan adalah ilmu yang disebut sebagai tazkiyatun nafs, ilmu menyucikan diri. Sebab tujuan dia tak lain dan tak bukan kita mengaji ialah kerana nak menyucikan diri. Tuan-tuan mengaji kitab Hidayatul Salikin yang kebanyakannya diambil daripada kitab Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Terhimpun di dalamnya bagaimana diajar kepada kita untuk menghadirkan pada diri kita ni sifat-sifat yang mahmudah,
nak buang daripada diri kita ni sifat-sifat yang mazmumah daripada hati dan jiwa kita, yang merupakan orang kata controller, yang mengkontrol seluruh tubuh badan kita ini. Enjin utamanya ialah jiwa dan hati kita. Jadi kalau bersih hati kita, insya-Allah seluruh anggota tubuh badan kita akan bersih. Kalau kotor hati kita, maka seluruh anggota badan kita akan kotor. Seperti kata seorang ulama Azhar, Dr. Salim Abdul Jalil, dia mengatakan bahawa ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak ini, dia adalah merupakan thimar kepada al-aqidati as-salimah dan juga al-ibadah as-sahihah. Ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak ni tuan-tuan, dia sebenarnya adalah buah, adalah hasil daripada akidah yang sejahtera. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau orang dia nak mendalami ilmu tasawuf ni, nombor satu dia kena hadam, dia kena selesai dulu tuan-tuan. Sebelum dia nak pergi jauh kepada ilmu tasawuf ni, memang kewajipan, bahkan dia adalah fardu ain kepada kita, ialah mengajar akidah yang salim, akidah yang sejahtera. Kalau orang tu masalah dia pada akidah pun belum selesai lagi, tiba-tiba terus nak pergi terjun pada ilmu tasawuf, silap hari bulan. Tuan-tuan akan tengoklah nanti kita akan buat beberapa contoh. Dan juga daripada ibadah yang sahihah, ibadah yang sahih, yang menepati sebagaimana yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ibadahnya pun lintang pukang, tiba-tiba dia mengaku saya ni ahli sufi. Ahli sufi macam mana? Saya adalah ahli kepada tarikat sekian, tapi ibadatnya tonggang langgang. Macam mana tuan-tuan? Tak boleh, sebab dia sepatutnya tasawuf ini dia mesti thimar, dia mesti merupakan hasil, dia merupakan buah daripada orang yang mempunyai akidah yang salimah, yang sejahtera, dan orang yang ibadahnya sahihah, benar, sah, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Barulah keluar terpancar pada dirinya tasawuf, ciri-ciri kesufian yang sebenar. Jadi kalau saya nak bahas tentang definisi tentang masalah tasawuf ini, apa definisi dia tuan-tuan, panjanglah cerita di kalangan para ulama. Tapi secara ringkasnya yang kita sebut tadi, tasawuf ini tujuannya ialah satu ilmu yang kita pelajari untuk menyucikan diri kita. Di kalangan para sahabah yang terdahulu tuan-tuan, memang tak ada satu bidang yang namanya ilmu tasawuf. Memang tak ada, secara khusus tidak ada, kan? Tetapi menerusi observation, pemerhatian yang mereka lihat pada tubuh badan baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri, mereka memahami bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah ahli zuhud, adalah seorang yang zuhud. Jadi pada zaman itu tuan-tuan, memang tidak ada istilah tasawuf ini. Yang ada istilah zuhud, kan? Zuhud ialah seseorang yang mengambil dunia ni hanya sekadar pada tangannya, bukan masuk dalam hati, melekat. Itu namanya zuhud tuan-tuan. Dan Rasulullah terjemahkan ke dalam kehidupan dia, yang kita sedia maklum bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang zuhud. Kalau Rasulullah ni dia tak zuhud tuan-tuan, jiwa dia melekat dengan material, dengan harta benda, dah lama dah Rasulullah SAW terima tawaran daripada golongan musyrikin Quraisy supaya Rasulullah dilantik menjadi Raja Mekah. Dikumpul harta benda. Kalau kamu nak harta, kami kumpul seluruh harta benda dekat Mekah ni, kami bagi pada kamu dengan syarat tutup mulut kamu. Nak pangkat, kami boleh bagi kamu menjadi Raja Mekah ni kalau kamu nak, tapi dengan syarat tutup mulut, jangan sampaikan dakwah. Tapi Rasulullah SAW dia tak terima dengan jalan yang seumpama itu tuan-tuan. Itu bukan jalan dakwah, kan? Rasulullah SAW hidup dalam keadaan yang zuhud. Dan ada riwayat yang Rasulullah SAW sampai mengatakan, mali walid dunya ma ana dunya illa karakibin istazalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha. Rasulullah kata, apalah sangat bandingan aku dengan dunia. Ma ana dunya, apalah, bagi aku tidak ada apa-apa pun dunia ini kecuali. Tak dengar macam mana saya nak buat ni? Tuan-tuan tak dengar langsung? Oh, kena pegang. Kena pegang Oh. Jadi macam mana Saya pegang lagu ni. Okey.
Jadi Rasulullah mengatakan, apalah sangat bandingan aku dengan dunia ni, apa sangat dunia ni bagi aku, kata Rasulullah. Dunia bagi aku illa karaka bin istazad, tidaklah dunia ini kecuali aku ni dengan dunia seperti seorang yang menunggang di tengah-tengah padang pasir yang panas, kemudian penat, lalu aku singgah dekat tempat yang ada bayang-bayang bawah pokok, aku duduk dekat bawah tu. Itu bandingan dunia ialah seperti pokok yang memayungi dia. Kemudian apabila dah hilang aku punya kepenatan, aku dah rehat cukup dah, tsumma fataraka, lalu aku tinggalkan. Mana macam tuan-tuan hari ni kalau penat letih, tuan-tuan berhenti dekat R&R kan, tapi daripada Kelantan ni nak balik ke KL tak ada. Ada juga R&R kan, ada. Tapi kalau Raya Plus dan sebagainya, lagi cantik dia punya R&R. Berhenti dekat R&R tu tuan-tuan, bukan selama-lamanya berhenti, hilang penat kita pun jalan. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat bandingan dia dengan dunia. Dunia hanya tempat persinggahan saja. Aku ambil dunia ni hanya sekadar tak melekat ke dalam hati. Itu namanya zuhud. Dan para sahabat radhiyallahu anhum melihat bagaimana cara hidup Nabi, dan sahabat mengikut cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidup dalam keadaan yang zuhud, tuan-tuan. Di situlah mulanya ada yang disebut sebagai istilah tasawuf ini. Asalnya ialah zuhud, tuan-tuan, yakni berpada dengan dunia ini, tuan-tuan, tidak meletakkan dunia sebagai matlamat yang akhir dalam kehidupan sehingga melekat ke dalam hati. Kerana itu ada seorang ulama besar namanya Abu Nu'aim Al-Asfahani. Kalau tuan-tuan nak tengok siapa di kalangan orang yang disebut sebagai ahli sufi, yang kita hari ini disebut ahli sufi, dalam kepala kita bila sebut ahli sufi, kita nampak ahli sufi ni mesti fulan bin fulan dengan serban dia sekian-sekian, dengan jubah dia sekian-sekian, dengan tarekat namanya sekian-sekian. Hak tu yang kita duk terbayang tu, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqat Al-Asfiya dikarang oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani, hidup dalam kurun yang kelima, tuan-tuan. Dalam tahun 430 begitu dia meninggal. Dia karang kitab ni, tuan-tuan. Dia cerita siapa itu Asfiya, ahli-ahli sufi. Nombor 1 baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, disusuli dengan Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, siapa boleh lawan Sayyidina Abu Bakar? Dia infak seluruh harta benda dia. Tak kenamanya zuhud, tuan-tuan. Tak kenamanya ni bapak segala sufi. Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq diikuti dengan Khulafa Ar-Rashidin yang 3 lain, Sayyidina Umarnya, Sayyidina Uthmannya, Sayyidina Alinya. Kemudian diikuti dengan Al-Asyarah Al-Mubashirin bil Jannah, 10 orang dijamin syurga. Semua zuhad, semua orang-orang yang zuhud, tuan-tuan. Ahli Suffah yang duduk keliling kelalang Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sehingga mengumpulkan hadis yang begitu banyak, tuan-tuan. Dengan jasa Sayyidina Abu Hurairah, hadis Rasul sallallahu sampai kepada kita pada hari ini. Tapi dia terpaksa ikat perut, tuan-tuan. Pasal kerana nak melazimi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khidmat dia ialah directly kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia pun boleh buat kerja macam orang lain juga, sibuk, tuan-tuan. Demi Rasulullah, maka dia hidup dalam keadaan zuhud, nak menghadamkan diri dia kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan yang seterusnya ramai yang datang selepas ni, kalangan salafus soleh, termasuklah imam kita yang 4. Ini semuanya ahlu tasawuf. Kalau nak dimasukkan tasawuf itu dengan ahlu zuhud, mereka yang zuhud. Sebab ketika itu istilah tasawuf itu pun sendiri pun tidak wujud pada asalnya, kan? Ini yang sebenarnya, tuan-tuan. Maknanya secara mudah, dalam introduction yang saya sebutkan ini, tuan-tuan semua yang ada dekat depan saya ini boleh jadi ahli sufi. Tak ada masalah. Bukan makna kata jadi ahli sufi, dia kena masuk satu grup, satu tarekat yang tertentu, tok guru dia begini-begini keadaan, ada pula dia punya jubah dia, ada pula dia punya pakaian khirqah yang tertentu, kan, uniform yang tertentu. Kadang tu dia punya kopiah ni tajam pula dah, kan. Geng dia semua tajam belaka, kan. Kita bukan nak hina dan kutuk, tidak sama sekali, tuan-tuan. Tapi nak kata bukan semestinya itu yang dikatakan sebagai ahli sufi.
Kalau kita kata itu semesti ahli sufi, yang tak masuk grup dia maka bukan ahli sufi dah. Kalau macam tu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, sekalian para sahabah radhiyallahu anhum tu nak letak kat mana? Tabi'in termasuk imam yang 4 kita juga semuanya ahli sufi tuan-tuan. Disebut dalam kitab Hilyatul Awliya bagaimana kehidupan mereka yang sangat-sangat zuhud. Tapi kalau kita tengok pada hari ini sesetengah ahli tarekat kita, subhanallah, tok gurunya kan, terkejut kita tuan-tuan. Kalah bilion kan, dengan keretanya, dengan rumah dan sebagainya. Tapi itu dia dengan Allah Ta'ala, kita tak campur. Tapi itulah asalnya ahli sufi, ialah ahli zuhud, ialah mereka yang zuhud dalam kehidupan duniawi. Pada hari ini tuan-tuan muslimin muslimat, kita nak melihat kepada macam mana perjalanan tasawuf ini sendiri yang datang daripada zaman ke zaman, yang nampaknya sikit sebanyak agak berubah dengan keadaan generasi yang terawal Islam ini dalam memahami kehidupan tasawuf mereka. Kita nak guna istilah tasawuf, kita gunalah, tak ada masalah ya. Saya mengambil daripada kitab Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah, dalam kitabnya sangat masyhur iaitu Talbisu Iblis, yang mana Al-Imam Abul Faraj Ibn Jauzi rahimahullah, dia ada mengarang satu kitab yang menceritakan tentang bagaimana pujuk rayu hasutan iblis, daripada orang-orang yang biasa sampailah kepada orang-orang yang pada zahir mata kita orang-orang yang hebat dari sudut ibadahnya, dari sudut kefaqihannya, kealiman, keilmuannya. Tuan-tuan, iblis ni dia masuk semua jenis manusia kan? Daripada orang yang iman awam, iman orang biasa-biasa, sampailah iman hak yang kita kata hebat-hebat ni, yang orang duk panggil ahli sufi dan sebagainya. Tuan-tuan, ada belitan iblis di situ, ada cara-cara iblis macam mana dia nak masuk, yang menyebabkan kadang-kadang mereka terlepas pandang dan akhirnya mereka tersungkur. Tuan-tuan muslimin muslimat, kata Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah di dalam kitabnya, dia kata as-sufiyatu min jumlatiz zuhad. Sufiyah ini asalnya mereka ini adalah merupakan kalangan ahli zuhud. Dia kata kita dah bahas, saya ambil ini secara ringkas tuan-tuan ya, dalam perbincangan sebelum dia sebut apa nama nas yang kita baca sekarang ni. Illa anna sufiyatan faradu an az-zuhad bi sifatin wa ahwalin wa tawassamu bi simatin fahtajna ila afradihim bidzikri. Melainkan dia kata sekarang ni kan, sufi yang ada yang pada zaman dahulunya mereka itu kita katakan sebagai ahli zuhud, nampaknya pada hari ini kita lihat mereka ni dah agak berbeza dah, tak sama dengan generasi awal yang mereka itu merupakan ahli-ahli sufi yang sebenar-benar sufi. Kita dapat lihat, dia tak payah mengaku saya ni daripada tarekat sekian-sekian, dia tak payah mengaku. Kita tengok, kita tahu ni ahli sufi. Daripada kehidupan dia kita tahu dia ini adalah seorang ahli tasawuf. Subhanallah. Dia kata apa? Pada hari ini kita dapat melihat ahli sufi ini, golongan yang bersufi-sufian ini, dia ada sifat yang tertentu, dia ada keadaan yang tertentu, wa tawassamu bisimatin, dan mereka itu dia memakai tanda-tanda yang tertentu. Dia ada alamat-alamat yang tertentu pula, seperti yang kita sebut tadi kan. Ada dia punya tok guru dia, ada dia punya pakaian dia, ada dia punya tarik dia yang tertentu ya. Maka kita perlu untuk melihat kepada afrad, kepada kumpulan ataupun individu mereka itu satu persatu. Okey. Wa tasawuf kana ibtida'uha az-zuhud al-kulli. Tasawuf pada awalnya adalah merupakan zuhud yang sepenuhnya, seperti yang kita ceritakan tadi. Summa tarakhasal muntasibuna ilaiha bis-sima war-raqas famala ilaihim tullabul akhirah minal awam. Dia kata kemudian asalnya adalah golongan yang benar-benar zuhud, kemudian dia berubah sikit demi sedikit tuan-tuan, menyebabkan ada golongan yang mana mereka menisbahkan diri mereka itu kepada ahli sufi, tetapi dalam keadaan tuan-tuan mereka itu sima, majlis-majlis mereka itu penuh dengan nyanyian. Ada pula kata sufi tapi nyanyi-nyanyi pula banyak
Kan, daripada zikir tu banyak lagi menyanyi, tuan-tuan. Ni pelik, bukan saya kata, ini Al-Imam Ibn Jauzi kata. Jangan marah kat saya, marah kat Al-Imam Ibn Jauzi. Dia kata dipenuhi dengan majlis-majlis nyanyian, warraqas, penuh dengan tari-tarian, majlis zikir, kata ahli sufi, tapi banyak sangat menyanyi, banyak sangat sampai peringkat menari. Dia bukan buat-buatan, tuan-tuan, ini berlaku. Aduan yang sampai kepada kami. Saya daripada seksyen akidah 9 tahun, tuan-tuan. Saya duk buat kerja, orang kata mengkaji ajaran-ajaran sesat ni. Macam-macam aduan yang kita sampai, yang dapat pada kita. Ada satu jenis zikir, tuan-tuan, yang kononnya dibawa oleh seorang yang namanya Ustaz Zul. Pakai ustaz saja dia orang ni kan. Bila pakai serban apa semua, pakai kira ustaz lah, tuan-tuan. Dia bawa style, tuan-tuan, zikir rock kan. Dah tersebar pun dalam YouTube dan sebagainya. Tengok macam mana cara dia punya zikir dia, tuan-tuan. Sama juga dengan aurat Ismailiyah yang diasaskan oleh Mahmud Al-Majzub, dah meninggal pun dah. Tengok macam mana dia punya zikir sampai tercabut-cabut songkok dia, tuan-tuan. Zikir ke menari tu nama dia, tuan-tuan. Itu kata Al-Imam Ibn Jauzi. Mengapa ahli sufi di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, tak ada pula kita tengok mereka berzikir sampai terloncat-loncat, tercabut songkok dan sebagainya? Tak jumpa dalam riwayat cerita sampai tahap macam tu. Sedangkan ini bapa sufi. Tapi kesufian yang ada pada zaman hari ini, yang menyandarkan diri mereka kepada tasawuf, kata Al-Imam Ibn Jauzi, majlis mereka dipenuhi dengan simak, dengan nyanyian. Kononnya berzikir tapi menyanyi. Warraqas, tarian. Fama la ilaihim tullabul akhirah minal awam. Maka ramai di kalangan orang yang mencari akhirat, di kalangan orang awam yang cenderung kepada mereka. Halah, tuan-tuan, satu segi tengok subhanallah, orang ni pakai elok kan, nampak jubahnya, serbannya apa semua nampak cantik kan. Nak seru kepada Allah, nak ingat pada Allah, tapi caranya menyanyi, caranya menari kan? Tapi nampak nak menyeru kepada Allah. Tak macam band orang yang rockers apa semua tu kan. Yang tu menyanyi entah apa benda tak tahu. Tapi yang ni satu segi bagus, menyebabkan orang yang nak mencari akhirat juga cenderung kepada mereka, sehingga menyertai mereka. Kata Imam Ibn Jauzi rahimahullah. Okey. Wa ma ilaihim wa ma la ilaihim tullabud dunya lima yarawna indahum minar rahati wal la'ab. Dan di kalangan orang yang nak mencari dunia pun minat dengan kumpulan ini, kata Imam Ibn Jauzi. Sebab apa? Kata Imam Ibn Jauzi, disebabkan oleh mereka melihat di dalam kumpulan itu cara ibadahnya sedar, relax, ar-rahah wal la'ab. Sambil berehat-berehat, boleh main-main kan, sambil relax-relax kan, kan, goyang-goyang badan sikit kan. Kadang lagu tu macam dia rancak sikit kan. Jadi ada ar-rahah, ada al-la'ab. Jadi orang yang nak cari dunia pun boleh masuk grup tu, sedap kan. Termasuk juga, rupanya ahli sufi kita ni kan, walaupun kita dalam keadaan relax, main-main, boleh jadi ahli sufi. Ini kata Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah. Makna sudah berlaku perubahan. Dulu ahli sufi kita kenali sebagai ahli zuhud, pada hari ini kita kenali ahli sufi satu kumpulan yang tertentu, kononnya ada tarik yang tertentu, dan di dalamnya ada unsur-unsur seperti simak, nyanyian, ada unsur-unsur seperti tarian. Fazuhad humul ladzina ta'allaqu bizuhud wa ta'abbud wa takhallaw 'anid dunya. Maka ahli zuhud ini ialah mereka yang pergantungan hati, jiwa mereka dengan sifat zuhud. Kata Imam Ibn Jauzi, wa ta'abbud, dan ibadah dia penuh dengan makna dia sudut kehidupan dia, luaran dia kita boleh lihat dia dihiasi dengan sifat zuhud. Dari sudut ibadah, mereka ni ahlul ibadah. Itu memang sifat ahli zuhud, kata Imam Ibn Jauzi. Wa takhallaw 'anid dunya, dan mereka itu seboleh-bolehnya cuba untuk menjauhkan diri mereka itu daripada dunia. Jadi kalau kita dengar cerita-cerita yang ada pada hari ini, yang sesetengah orang itu yang menisbahkan diri mereka kepada tasawuf, ada cerita-cerita yang kami dengar berdasarkan aduan-aduan yang dibuat. Tuan-tuan, dia boleh cerita kepada anak-anak murid dia, jubah dia berapa ribu harga dia.
kan. Dia ketua ni, ketua sufi kumpulan dia tu tuan-tuan kan. Cincin dia berapa ribu harga dia, dia punya hutang baju dia ni saja berapa harganya tuan-tuan. Subhanallah. Ini ahli sufi zaman sekarang memang hebat tuan-tuan. Ini cerita yang diceritakan oleh bekas penganut satu kumpulan yang wujud di sebuah negeri. Okey, dia tak boleh sebut tuan-tuan, syarat dia jangan sebut, cerita umum, siapa terkena minta maaf banyak. Okey, jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wan qata'u ilal ibadah, mereka itu berusaha sedaya upaya untuk menumpukan fokus diri mereka kepada ibadah. Inilah tuan-tuan golongan ahli zuhud yang terawal, generasi awal yang wujud, yang kita sedia maklum, kalangan sahabat, tabi'in dan seterusnya. Adapun sufiyah, golongan yang menisbahkan diri mereka kepada sufi pada hari ini, faqad zadu ala zalik, mereka telah menambah atas yang demikian itu umuran muhdatsah, perkara-perkara yang baru, tafarradu biha, yang mana mereka sahaja, kumpulan mereka yang kemudian ini yang duk pegang dengan benda-benda seumpama itu. Ahli zuhud yang pertama tak pentingkan sangat benda-benda itu, tapi yang datang selepas ini yang dengan bangganya mengatakan kami daripada kumpulan sekian-sekian, ahli tasawuf sekian-sekian, kononnya, maka mereka kata, mereka ini, kata Imam Ibn Jauzi, mereka ini fokus mereka lebih kepada perkara yang seumpama seperti al-mukasyafat, bercerita tentang masalah kasyaf tak kasyaf kan. Tuan-tuan kalangan para sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, ini mereka ahli zuhad, ni ahli sufi yang sebenar, tak ada sibuk-sibuk nak cerita tentang masalah kasyaf tak kasyaf, ya. Tapi ahli sufi yang menisbahkan diri mereka kepada kesufian yang akhir zaman ni tuan-tuan, nak bagi orang yakin dengan mereka, tunjuk tu guru kami ni kasyaf, jangan duk main kan. Tuan-tuan, ajaran Al-Arqam berasaskan kepada kasyaf. Dia cerita macam-macam jenis kasyaf, kononnya dialami oleh Syekh Muhammad As-Suhaimi. Kasyaf itu, kasyaf ini, sampai pergi masjid pun tak boleh. Pasal apa? Dalam masjid tengok semua rupa macam babi, ada yang macam kera, ada macam beruk, macam-macam. Kita tak baca pula dalam riwayat Rasulullah dia masuk masjid kata ada rupa macam beruk, ada muka macam babi. Tak ada pula Rasulullah kata Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafiqin di Madinah, tak ada pula Rasulullah kata rupanya macam beruk. Ada tuan-tuan dapat? Ada riwayat kata begitu. Jadi dalam riwayat Ahlul Kasyaf kan, mengatakan bahawa Syekh Muhammad Suhaimi dia tak boleh pergi masjid sehingga dia terpaksa berkhulwah tuan-tuan. Mana dia bertapa sebelum dia tu dilantik jadi Imam Mahdi dan sebagainya lah kan, yang dipegang oleh orang Arqam tuan-tuan. Pasal kalau dia pergi masjid, dia tengok masjid ni tak suci. Pasal dalam masjid ni macam-macam jenis manusia ada, hatinya tidak bersih. Ni yang rupa babi, ni rupa beruk, ni rupa kera, ni macam-macam. Jadi kumpulan ini dia kata ini kasyaf tok guru kami, menunjukkan dia ni Allah Ta'ala buka, dia boleh lihat segala-galanya, sampai dalam hati kita dia boleh tahu. Wah, hebat kan. Tuan-tuan, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, satu ketika kerani dia tuan-tuan, Sayyidina Umar Al-Khattab, dia menulis ketika dia menjadi khalifah Amirul Mukminin, dia tulis satu kenyataan, maknanya kenyataan daripada kerajaan lah ni, pasal dia khalifah ketika itu. Jadi kerani dia, di penghujung dia punya kenyataan dia tu, kerani dia tulis apa, dia punya katib lah, kerani penulis dia tulis, dia kata hadza ma arallahu Umar bin Al-Khattab, ini adalah apa yang Allah perlihatkan kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata penulis dia, Sayyidina Umar bila baca macam tu, Sayyidina Umar kata kamu padam yang tu, tapi kamu tulis hadza ma ra'a Umar bin Al-Khattab, in kana sawaban faminallah wa in kana khata'an famin Umar, fallahu wa rasuluhu bari'un minhu. Kata Sayyidina Umar, kamu padam yang tu, tapi kamu tulis ini pendapat Umar bin Al-Khattab. Sekiranya betul maka daripada Allah Azza wa Jalla, sekiranya salah maka daripada Umar, Allah dan Rasulnya berlepas diri. Tak ada kena-mengena dengan benda yang salah, yang tak betul yang dibuat oleh Umar. Tuan-tuan, Umar ni siapa tuan-tuan? Jangan main-main. Ini bapak sufi yang kedua selepas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan Rasulullah pernah sebut dalam hadis, kata Rasulullah SAW,
sekiranya ada di kalangan umat ini golongan muhaddatsun, iaitu golongan yang Allah Ta'ala tahdiskan, bagi tahu sesuatu terus masuk dalam jiwa dia seperti bentuk ilham. Ini ada dalam kalangan umat-umat yang terdahulu. Kata Rasulullah, kalau adalah di kalangan umatku ini golongan muhaddatsun, maka ia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu sebabnya ada orang dia buat PhD dan ada karangan kitab yang menulis tentang muwafaqat Umar bin Khattab. Banyak hukum hakam syarak tuan-tuan belum turun lagi, Umar dah buat ramalan jangkaan. Pandangan Umar banyak yang bertepatan dengan hukum Allah Azza wa Jalla yang datang kemudiannya. Subhanallah. Tahap Sayyidina Umar ni tuan-tuan, yang kita kata lebih hebat, macam lebih pada kasyaf lagi lah, ya. Tak ada pula tuan-tuan mudah-mudah dia nak nisbah diri dia, oh tadi aku kasyaf, tadi aku nampak sekian-sekian, aku dapat ilham tadi kan. Tidak tuan-tuan. Sampai Sayyidina Umar tidak mahu pandangannya itu dinisbahkan kepada Allah. Ini pandangan Umar yang baik daripada Allah, yang kurang, yang tak betul daripada Umar, Allah dan Rasulnya berlepas diri. Dia tuan-tuan. Adapun yang zaman kita sekarang ni tuan-tuan, macam-macam jenis ahli sufi yang mendakwa mereka itu dengan kesufian, mengatakan kononnya mereka kasyaf, melihat itu, melihat ini dan sebagainya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, wadzauq. Zauq ini iaitu rasa. Seorang ahli sufi dia ada zauq, dia ada rasa. Ada wujud, ataupun wajad, ada wajdan. Ini juga benda-benda yang berkaitan dengan kerohanian, rasa yang susah kita nak takbirkan pun, ya, yang dialami oleh orang-orang yang dikatakan dia mumarasah, dia sentiasa melazimi zikir-zikir yang tertentu, dia akan dapat merasa rasa-rasa yang tertentu, sama ada zauq ataupun wajad. Wassima' yang kita sebut tadi, nyanyian, wal muhadarah wasyatah dan sebagainya. Muhadarah seperti dikatakan adanya hadir syekh sekian-sekian, hadir Nabi, contoh dalam majlis yang diadakan oleh mereka. Yang ni perkara-perkara yang mutaakhir ni dalam banyak kumpulan-kumpulan tarik ini tuan-tuan, mereka gembar-gemburkan. Jadi hilang dah tentang matlamat asalnya. Kita mengaji ilmu tasawuf ni nak bersihkan diri, akhirnya sibuk dengan masalah tok guru kasyaf ke tidak, tok guru ni dapat keramat ke tidak, tok guru ni macam mana zauq dia tinggi ke tidak, dia punya maqam dia macam mana, ahwal dia macam mana. Jadi duk bahas benda-benda yang seumpama ini. Ni tok wali ni wali ke tidak? Ada pula wali besar, ada wali kecil, ada wali sederhana, macam-macam. Jadi tuan-tuan, bahas benda-benda yang bukan pada asalnya daripada mustalzamat at-tasawuf. Bukan benda-benda yang sepatutnya yang melazimi sesuatu ilmu tasawuf itu sendiri. Jadi kalau nak semestinya melazimi, maknanya tuan-tuan, selagi mana tuan-tuan tak sampai tahap kasyaf, tuan-tuan ni bukan ahli sufi lah, tak hebat lah. Selagi mana tuan-tuan tak dapat lagi karamah, benda-benda yang luar biasa tu, tak boleh terbang atas angin kan, tak boleh berjalan atas air, ataupun jadi kebal ke apa ke, ataupun sekarang ni duduk dalam masjid, tiba-tiba orang tengok pada masa yang sama ada dekat Thailand, dekat Siam. Selagi tak boleh jadi macam tu, maknanya bukan ahli sufi lagi. Jadi sudah timbul mutaakhir ni kalangan mereka yang suka menggembar-gemburkan benda yang bukan mustalzamat tasawuf, benda-benda yang bukan lazimnya diitlakkan pada tasawuf. Maknanya bukannya kewajipan menjadi ahli sufi kena ada benda-benda yang seumpama itu. Jadi benda itu yang suka untuk disebut-sebut, digembar-gemburkan. Mutaakhir ni, kata Syekh Al-Alamah Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah. Kita lihat beberapa tuan-tuan riwayat yang dibawa oleh Al-Imam Ibn Jauzi daripada para ulama tabi'in dan atba' tabi'in berkenaan dengan kesufian ini. Antaranya kata Al-Imam Ibn Jauzi daripada Muhammad bin Nasir, qala akhbarana Ahmad bin Ali bin Khalaf, akhbarana Muhammad bin Husain As-Sulami, sami'tu Al-Husain bin Yahya, sami'tu Ja'far Al-Khuldi, qala sami'tu Al-Junaid, Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Kata Syekh Ibn Taymiyah, dia kata Junaid Al-Baghdadi ni Syekh Taifah, ketua segala ahli sufi kan, Al-Junaid Al-Baghdadi. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani,
juga merupakan seorang sufi kalangan tabi'in. Rubbama yaqa' fi qalbin nuktah min nukatil qaum ayyaman fala aqbalu minhu illa bi syahidaini adlaini al-kitab was sunnah. Allahu akbar. Kan? Apa kata Syekh Sulaiman, Abu Sulaiman Ad-Darani, seorang sufi besar, dia kata boleh jadi berlaku sesuatu pada hatiku an-nuktah. An-nuktah ni maknanya sesuatu lintasan lah, kita kata dalam hati, dalam keadaan dia beribadah yang begitu hebat dengan Allah Azza wa Jalla, lintas sesuatu dalam hati dia kan, untuk mengisyaratkan sesuatu mungkin kan, mari datang cahaya ke apa ke kan, ketika dia ibadah dalam keadaan yang kemuncak yang hebat itu, dia kata apa, fala aqbalu minhu, aku tak terima daripadanya melainkan dengan dua kesaksian yang adil, yang jujur, iaitu Alkitab dan Sunnah, Quran dan hadis. Makna kata kalau sekiranya aku tengah-tengah ibadat ni tadi, mari datang satu makhluk kan, dia pun cakap, kamu ni aku telah lantik menjadi sekian sekian sekian, maka kamu lakukanlah sekian sekian sekian, contoh. Maka kata apa? Kata Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani, aku takkan ambil kecuali aku akan timbang dengan Al-Quran dan As-Sunnah terlebih dahulu. Kalau tepat dengan Quran dan Sunnah, maka Quran dan Sunnah itu yang aku ambil. Kalau tak tepat, minta maaf, aku tinggal. Begini. Tapi subhanallah, yang berlaku pada hari ini, tuan-tuan, yang berlaku pada hari ini dengan begitu mudah sahaja, tuan-tuan, bila berlaku saja mimpi ataupun sesetengahnya mendakwa berlakunya yaqazah, kita dalam perbahasan, tuan-tuan, ilmiah, yaqazah ini kita akui bahawa ada khilaf di kalangan para ulama, antara yang membenar dan juga yang tidak membenarkan. Tapi yang menjadi persoalan dan permasalahan kami ialah apabila ada individu yang tertentu, dan nampaknya mutaakhir ini dah semakin ramai pula dah mendakwa kan bahawa berlakunya yaqazah mereka itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya ialah bukannya imkaniyatul wuqu', tapi isbatul wuqu'. Bukan kemungkinan berlaku, sebab itu mungkin kita kata ada khilaf, tetapi masalahnya ialah pada isbatul wuqu'. Macam mana kita nak sabitkan betul-betul berlaku kepada fulan bin fulan? Kalau tidak, tuan-tuan, maka semua orang pada hari ini dengan begitu mudah boleh mengatakan kepada anak murid dia, saya malam tadi yaqazah jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak kumpulan ni pun kata macam tu juga, hak kumpulan ni kata macam tu juga. Kami pun dapat wirid daripada Rasulullah juga, pasal Rasulullah datang dan Rasulullah bagi secara yaqazah. Ini berlaku antaranya pada satu tarekat yang di Kelantan ni baru sahaja difatwakan, saya difahamkan buku yang ditulis oleh tarekat ini, iaitu tarekat Tijaniyah. Dia mengatakan antaranya buku Jawahirul Ma'ani yang ditulis oleh tok guru dia tu, dia kata kitab itu sebenarnya ditulis oleh Nabi SAW. Ada riwayat yang mana dia kata dia bertemu secara jaga dengan Rasulullah. Rasulullah kata, hadza kitabi, ini adalah kitabku, ana allaftuhu, aku yang karangnya. Wah, hebat, tuan-tuan. Sahih Al-Imamul Bukhari, macam mana Al-Imamul Bukhari nak siapkan kompul hadis Nabi SAW itu menggunakan kaedah ilmu hadis, punyalah susah payah, tuan-tuan. Itu sebabnya Al-Imam Abdullah ibn Mubarak mengatakan bahawa al-isnadu minad din. Sanad ni, tuan-tuan, hadis yang kita pada hari ini duk baca dalam Bukhari, Muslim dan sebagainya kan ada sanad. Daripada sekian sampailah kepada Nabi SAW. Kan ada sanad. Sanad itu penting. Kata Abdullah ibn Mubarak, al-isnadu minad din. Sanad itu rantaian perawi itu, tuan-tuan, daripada fulan, itu adalah agama. Laulal isnadu laqala man sya'u ma sya'. Kalaulah tidak kerana sanad, maka setiap orang dia akan cakap apa sahaja yang dia nak cakap, kemudian dia nisbah, ni daripada Nabi SAW. Dia boleh reka apa sahaja kalau tidak kerana ada sanad. Sebab itulah sanad itu daripada agama. Jadi kalau nak tahu betul ataupun tidak, kita tengok kepada sanad dia. Jadi kawan ni tadi, dia dah kata aku tak perlu sanad dah, pasal aku yaqazah. Aku jumpa Nabi sendiri yang bagi. Ini kitab Nabi sendiri yang tulis.
Alhamdulillah, Kelantan telah pun memfatwakan buku itu. Kita di seksyen akidah, kita dah bawa ke panel kajian akidah. Memang dah lebih dahulu lagi kita dah dapati bahawa banyak penyelewengan dalam ajaran tarekat ini. Tuan-tuan, kita bukannya anti tarekat. Kita di JAKIM ni kadang orang kata kita haram semua. Tidak, tuan-tuan. Kita tidak tolak tasawuf. Yang benar kita terima sepenuhnya. Kita tidak tolak semua tarekat. Kalau semua tarekat dah tentu ada fatwa mengatakan bahawa semua tarekat haram. Kita tidak begitu, tuan-tuan. Yang bermasalah, yang kita kaji, yang sabit ada penyelewengan, maka yang tu difatwakan. Kita berhati-hati dalam nak kata orang sesat ni, tuan-tuan. Bukan senang-senang cerita. Bukan senang-senang. Okey, kita berhati-hati juga. Tapi yang terbaiknya, tuan-tuan, pendirian JAKIM sekarang ni ialah kita tidak menggalakkan masyarakat untuk masuk mana-mana tarik. Kalau nak masuk, dia kena tanggung risiko. Takut-takut ada penyelewengan dan sebagainya. Kalau tarekat macam tarekah Sanusiyah yang dianuti oleh Syekh Mukhtar, Omar Mukhtar di Libya tu, alhamdulillah kan. Itu memang hebat, tuan-tuan, sampai dia berjaya menggugah kuasa Itali di Libya, walaupun akhirnya dia tewas dan dia dibunuh, ya. Itu tarekat yang menggerakkan manusia untuk menegakkan, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukannya yang menyanyi-menyanyi je kerjanya kan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan di sini bahawa apa sahaja yang dia dapat menerusi ibadah dia tu, mungkin ada lintasan, ada suara, ada ilham yang datang dan sebagainya, timbang dengan neraca Al-Quran dan Sunnah. Bukan senang-senang saja nak cerita pada orang, aku tadi mimpi sekian. Kemudian anak murid bila dengar tok guru kata begitu, maka terus pakai, dijadikan sebagai hujah, ya. Ini boleh membawa kepada kesesatan. Begitu juga sami'tu Taifur Al-Bustami, saya terpaksa ringkaskan tu. Yaqul sami'tu Musa bin Isa yaqul qala Abu Yazid Al-Bistami law nazartum ila rajulin u'tiya minal karamat. Kata Abu Yazid Al-Bistami, juga salah seorang daripada ahli sufi yang terkenal. Dia kata, kalau sekiranya kamu melihat kepada seseorang yang diberikan kepadanya karamat, diberikan kepadanya karamat, yakni benda-benda yang luar biasa, hatta yurfa' fil hawa, sehingga dia itu diangkat ke udara, boleh terbang. Tengok Tok Syekh terbang ni, hebat kan. Fala taghtarru bihi, maka jangan kamu tertipu dengannya, hatta tanzuru, sehingga kamu melihat kaifa tajidunahu, macam mana keadaan dia, indal amri wan nahi, dalam persoalan perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla, wa hafzul hudud, dan menjaga batasan-batasan agama. Kalau kamu tengok dia tu, subhanallah, pakai seluar pendek, rimil muru'ah. Macam mana Tok Syekh Sofi besar tiba-tiba pakai seluar pendek? Tak logik. Tapi subhanallah, macam-macam karamat dia ada, tuan-tuan, kan. Hari ni dekat Kelantan, esok kita jumpa dia dekat tempat-tempat yang lain, yang jauh-jauh dan sebagainya, kan. Mana-mana dia ada, tuan-tuan. Hebat ni wali besar ni, tuan-tuan. Dalam satu masa yang sama ada di pelbagai tempat. Ni wali besar kita katakan. Tapi tengok dari sudut macam mana ibadah dia, macam mana dia jaga batasan-batasan agama dia. Hatta kita tengok pada isteri dia sendiri, macam mana auratnya tutup ke tidak tutup, kan. Dosa-dosa kecil macam mana. Ni rokok macam mana punya cerita, kan. Kalau tak lepas rokok dekat tangan ni, tuan-tuan, nak kata ahli sufi macam mana. Walaupun dia itu minta maaf kalau ada yang terkena. Jadi kalau nak jadi ahli sufi, jangan merokok, tuan-tuan. Sebab ada fatwa kalangan ulama yang kata tak boleh. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, mesti kita lihat macam mana dia tu, dia sudah amalan-amalan agama dia. Kalau clear semua, okey, kan. Tapi kalau tidak, dia itu sendiri masalah, kan. Kita pun tahu pengajian dia pun setara mana sangat ilmunya, kan. Tiba-tiba boleh terbang atas langit dan sebagainya. Maka yang ni perlu diragukan. Sebab benda ini boleh juga dilakukan di dalam ilmu sihir. Ilmu sihir boleh buat, tak payah pun, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok saja David Copperfield tu, kan. Macam-macam benda dia buat, kan. Ada pula yang dalam TV tu, apa benda nama tu, yang seorang lagi seko lagi Kristian tu, kan. Dia siap pakai salib lagi, tuan-tuan. Siapa ingat? Ada dalam TV NTV 7,
Saya ada juga buat aduan biasalah bagi orang awam, tapi nampak macam tak layan. Dia apa benda nama dia tuan-tuan? Dia ni seolah-olah konon macam jelmaan Jesus Christ. Macam jelmaan Nabi Isa lah dia ni kononnya. Dia boleh jalan atas air macam-macam. Dia jalan atas air tuan-tuan, dia suruh orang yang ni bawa kamera ni ikut dia, tengok betul tak dia jalan atas air ataupun dia trik saja. Memang bukan triki tuan-tuan, memang jelas dia jalan atas air. Kawan ni tadi terkejut tengok, ya Allah, jalan sungguh atas air kan. Dia pakai salib ni tuan-tuan. Ini dia ayah agama Kristian ni, sepatut disekat. Jadi benda ni tak heran tuan-tuan, orang agama lain pun boleh buat. Kalau setakat jalan atas air, nak terbang atas langit apa semua boleh buat. Jadi tidak semestinya dia adalah karamah. Kerana itu kata Syekh Abu Yazid Al-Bistami, tengok terlebih dahulu macam mana solat dia, okey tak, penuh tak solat dia kan. Tengok keilmuan dia, tengok maruah diri dia, keluarga dia. Kalau semua okey, insya-Allah dia termasuk mungkin dalam kalangan orang yang diberikan karamah oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga kata Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah, riwayat daripada Abu Yazid Al-Bistami juga yang mengatakan, man taraka qira'atul Quran, siapa yang meninggalkan membaca Al-Quran, wa taqasyuf, menjaga diri, yakni menjaga maruah diri. Taqasyuf mana ta'affuf ataupun tawarru'. Ni tuan-tuan, selalunya ahli sufi ni dia warak tuan-tuan. Dia tak macam orang-orang yang biasa ni, macam kita ni kan. Kita ni macam saya sembang dengan pada Ustaz Wan Syarafi semalam kan, duk pergi sembang makan dekat apa kedai apa tu, kedai halia tu, apa air halia tu kan, apa nama ni Abang Daud kita minum dekat kedai halia tu kan, macam-macam orang ada di situ kan. Hok pakai seluar pendeknya, apa hok ni merokoknya, ada belakang jenis macam-macam jenis orang ada di situ kan. Jadi orang ahli sufi ni dia warak tuan-tuan, dia tak pergi tempat-tempat macam tu. Bukan kata haram, boleh pergi, tak ada masalah. Kalau kita nak pergi minum, nak makan, okey. Tapi kerana waraknya dia tuan-tuan, dia tak pergi tempat-tempat yang boleh menjatuhkan maruah diri dia. Dia tawarruk lebih tuan-tuan. Masalah makannya, masalah minumnya, selalunya dia ni taqasyuf, tawarruk. Dia tak macam kita ni, benda-benda yang haram pun kita sapu habis tuan-tuan. Yang makruh apatah lagi kan. Yang haram pun kadang-kadang buat kan. Waluzumul jama'at, sentiasa melazimi jemaah-jemaah. Jadi makna kata kalau bab solat ni tuan-tuan, maknanya ahli sufi ni jaga tuan-tuan jemaah ni. Ada pula ahli sufi tak payah sembahyang Jumaat sebab kita khulwah. Pasal apa tak pergi sembahyang Jumaat? Dia kata tak pergi sembahyang Jumaat kerana hati belum bersih lagi, hati yang sakit. Maknanya uzur. Uzur apa? Uzur syar'i juga, macam orang perempuan haid dia kata. Jadi dibenarkan bagi orang yang bersuluk untuk meninggalkan solat Jumaat. Tuan-tuan, dah ada fatwa dalam fatwa kebangsaan, ini sesat. Tak kira lah kitab mana pun sebut tuan-tuan, ini menyalahi syariat. Kerana dia bersuluk tak payah pergi sembahyang Jumaat. La haula wala quwata illa billah. Syariat mana dia dapat tuan-tuan kan? Ada Rasulullah SAW ajar begitu, ada sahabat ajar begitu? Tidak ada sama sekali ya. Jadi luzum jamaah. Ahli sufi tuan-tuan, kalau solat jemaah, bukan satu Jumaat, solat jamaah pun dia jaga. Tengoklah Rasulullah SAW sendiri tak tinggal solat jamaah ni, walaupun hampir ketika Rasulullah nak meninggal dunia. Ini bapa segala sufi Rasulullah SAW. Dia pula ahli sufi tak boleh campur dengan orang dekat masjid. Pasal dia kata dekat masjid ni orang-orang yang kotor saja kan, tak bersih hati dia. Siapa ajar dia tuan-tuan? Sehingga dia mengasingkan diri daripada orang lain. Wa hudur al-janaiz, dia hadir kepada apa nama ni, jenazah orang meninggal dunia, dia pergi tuan-tuan kan, sama je. Bahkan dia mungkin yang lebih mendahului orang lain tuan-tuan. Wa iyada al-marda, dia melawati orang yang sedang sakit. Ni ahli sufi kan. Wadda'a hadha sya'n fahuwa mudda'in kan. Jadi tuan-tuan, ini yang kita katakan bahawa golongan yang mana mereka itu mendakwa kononnya mereka itu ahli sufi, tapi dalam masa yang sama mereka itu tuan-tuan dari sudut syariatnya mereka itu tidak melazimi syariat yang telah
ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sunnah yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam mereka tak tunjukkan, maruah mereka tak jaga, ya. Jadi semua itu adalah merupakan dakwaan-dakwaan yang kosong, omong-omong kosong semata-mata, kononnya mereka itu adalah merupakan ahli sufi. Tuan-tuan muslimin muslimat, ini beberapa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Jauzi. Tapi yang paling penting sekali tuan-tuan, satu yang terakhir, sebab saya ini tak boleh lama, okey, yang disebut oleh Al-Junaid Al-Baghdadi, Syekhut Taifah. Dia kata madhabuna, mazhab kami ni makna mazhab sufi lah, muqayyadun bil usul, terikat dengan usul Alkitab dan juga sunnah. Ya. Jadi tuan-tuan sebenarnya sama juga, sama ada akidahnya, sama juga fiqahnya, sama juga dalam masalah tasawufnya, dia sama tuan-tuan. Dia adalah merupakan ajaran yang bersumber kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh kata untuk akidah sumbernya Quran sunnah, fiqh Quran sunnah, tapi tasawuf kena ada sumber-sumber lain tambahan. Apa dia? Tambahannya mimpi, sumber lainnya kasyaf, sumber lainnya ilham. Tuan-tuan, itu akan merosakkan ilmu tasawuf itu sendiri. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang berahmati Allah SWT, itulah sikit sebanyak yang boleh kita kongsikan bersama tentang masalah tasawuf ini, yang mana ia adalah merupakan asalnya satu disiplin ilmu yang cukup baik. Tujuannya adalah untuk kita menyucikan diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau sekiranya ia tidak berlandaskan kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhirnya ia mungkin tersasar dan menyebabkan berlaku kesesatan dan penyelewengan dalam ajaran yang kita ikuti itu. Jadi tuan-tuan muslim-muslimat, itulah yang dapat saya sampaikan, kongsikan bersama pada malam ini. Masa pun nampaknya dah tak boleh nak sambung dah tuan-tuan, dan nak buka soal jawab pun dah tak sempat. Kalau kita ada kesempatan lain, insya-Allah kita bertemu lagi yang baik pada Allah Taala, kurang dari saya sendiri, yang mana hakikat segala-galanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.